Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Umi Kalsum binti Ahmad dari Fakulti Filem Teater Animasi Universiti Teknologi Mara UiTM Puncak Pertanian. Persembahan saya ataupun apa yang ingin sampaikan pada hari ini ialah implementation of theatre games, improving the level of practice in generating new ideas, high order thinking skill. Kita ada masa 15 minit aja. Saya akan berikan secara summary abstrak saya pada hari ini. Hari ini saya cuba nak berkongsi bersama kita semua bagaimana theatre games ini memberikan satu landasan untuk membina satu kreativiti pelajar ataupun kelompok pelajar yang kita pilih dalam praktikal seharian mereka ataupun kerja projek akhir mereka. Saya akan menggunakan theatre games dari Viola Spolin dan juga Roland Barthes iaitu Mythology. Kedua-dua ini memberi satu kombinasi ataupun hybrid bagaimana theatre game ini akan dipraktikalkan dalam kelas yang telah kita pilih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, introduksi theatre games ini sebenarnya akan memberi peluang kepada pelakon ataupun kepada director. Pelakon dan director ini, apa yang saya maksudkan adalah pelajar dalam kumpulan yang kita pilih. Mungkin pelajar akhir ataupun kelas harian kita. Mereka ini akan berkreativiti secara spontan. Mereka ini akan menggunakan kreativiti yang tiada landasan tepinya. Yang ini dikatakan oleh Viola Spolin. Beliau merupakan seorang aktor, director dan juga tenaga pengajar seperti kita. Dia mengajar kanak-kanak dan juga orang dewasa di Amerika, dan mendiang telah pun meninggal dunia pada November 1994, tapi hasil usahanya telah memberi pemikiran-pemikiran theatre game untuk membina kreativiti pelajar, dan mereka juga dapat membina satu confidence level yang tinggi dalam kumpulan. Terima kasih diucapkan kepada Viola Spolin. Seterusnya, high order thinking skill ni seperti yang saya katakan tadi, kita akan memberi penerapan bagaimana pelajar ini boleh menggunakan kebat, kemahiran aras tinggi mereka dengan praktis seharian mereka dalam theatre game. Ini adalah satu kerja proses. Yang mana dalam kerja proses itu mereka akan bertemu dengan satu sistem yang mereka harus membezakan yang mana baik, yang mana buruk, yang mana harus diguna pakai. Mereka nak menilai dan mereka boleh membuat satu penakkulan. Penakkulan inilah yang dijadikan rujukan dalam diri pelajar. Dan yang ini yang saya akan cuba terapkan bahawa theatre games ini dan belajar lakonan ini, proses lakonan ini meningkatkan daya kreativiti dan juga daya pemikiran aras tinggi pelajar. Kita nak memberikan penegasan bahawa Viola Spolin theatre games ini dia adalah sesuatu yang aras tinggi, iaitu dia promote a group synthesis, penakkulan. Dia membina satu confident diri dan juga pemikiran kreatif yang tinggi kepada pelajar. Jadi bagaimanakah proses ini dibuat? Kebanyakan Viola Spolin ini menekankan proses, bukan menekankan end product. Kita nak menekankan contoh bagaimana cara pelajar develop karakter, cara pelajar membinakan diri, bukan nak melihat apakah produk mereka, adakah mereka ini akan dapat superb, adakah mereka akan dapat 10A, 20A, tetapi kita nak menekankan kepada proses. Proses ini mengajar pelajar untuk menjadi kreatif dan membina pemikiran yang lebih mapan dan tinggi. Kita tengok apa yang kita akan gunakan permainan. Permainan yang saya akan gunakan adalah lagu kanak-kanak, kerana ada kena-mengena dengan mitos. Mitos ini adalah sesuatu kepercayaan kita. Kita percaya benda itu akan jadi. Contoh, Datuk Harimau ini adalah satu sosok tubuh yang orang cakap biasa kita dengar. Contoh, kenapa kita gunakan pasukan negara kita menggunakan lambang harimau? Kerana kekuatannya, kerana kegarangannya. Bangau-bangau ni kita telah biasa dengan lagu ini yang selalu menyalahkan antara orang lain kepada orang lain. Contoh, bangau kenapa kau kurus? Nak salahkan ikan. Kenapa sakit perut? Nak salahkan nasi. Jadi benda-benda ini, hal ini mereka akan buat satu sintesis, mereka akan buat penakkulan, mereka akan garapkan menjadi satu perasaan, menjadi proses dalam membina diri dalam diri aktor.
Okey, berjumpa dengan nenek si bongkok tiga ini. Kalau kita tengok, nenek si bongkok tiga ini adalah suatu kuasa yang besar. Di mana nenek ini ada satu kuasa boleh menjadi anak raja, boleh menangkap orang. Jadi dalam hal ini, pelajar-pelajar itu kalau layer pemikirannya rendah, dia akan seronok. Dia akan merasa dirinya tertekan ataupun terperangkap. Okey, sebenarnya hal-hal ini kita boleh lihat ini adalah satu proses budaya yang ada dalam pemikiran kanak-kanak dan juga adalah satu budaya yang ada dalam diri kita sebagai pelajar sebab kanak-kanak ini dah berlalu dahulu dan sekarang dia meningkat menjadi seorang pelajar. Pelajar inilah yang ada membawa mitos-mitos dalam hidupnya. Kita lihat lagi. Okey, sebab itu Roland Barthes kata, apa yang kita alami, apa kepercayaan yang mereka lalui itu tak perlu dijadikan suatu bukti yang mesti kita nampak, yang mesti kita perlu proofkan. Tidak, kita mesti percaya. Percaya ini akan memberi satu sistem komunikasi kepada kita. Bila kita percaya kepada diri kita, kalau sebagai aktor, dia boleh deliver, dia boleh komunikasi, dia boleh memberikan satu kepercayaan body language setelah perasaan-perasaan dan juga penakluan sintesis itu telah berlaku. Kita tengok apa jadi. Okey, mitologi ini adalah datang daripada legendary ataupun daripada cerita kanak-kanak. Sebab itu saya menggunakan lagu kanak-kanak ini adalah satu legend terhadap diri kita dan juga kebanyakan pelajar-pelajar yang ada sekarang ini mempunyai pengetahuan ataupun legendary ataupun sistem komunikasi dan kepercayaan kepada lagu tersebut. Sebab itu dalam lagu tersebut ada tokoh-tokoh keaktorannya, tokoh-tokoh susuk dalam masyarakat. Okay, saya bagi contoh pelajar saya yang mereka ada masalah apabila berlakon, dia tak boleh imagine bagaimana karakter seorang bapa, sosok tubuh yang kita percaya boleh melakukan pengkhianatan ataupun sumbang marah pada dirinya. Jadi kita gunakan games Datuk Harimau. Datuk Harimau yang seolah-olah yang akan makan kita. Pukul berapa Datuk Harimau? 1. Pukul berapa Datuk Harimau? Jadi peningkatan perasaan itu, peningkatan emosi itu diterapkan. Jadi dia boleh dia boleh recap perasaan ini dan dia boleh terjemahkan, dia boleh salurkan apabila dia berlakon dengan watak itu tadi. Okay, mythology is a collection of myth. Ini adalah shared belief. Kita percaya, bila kita percaya watak itu memberi kepercayaan kepada kita adalah satu tokoh yang kita hormat, tapi bila melakukan sesuatu yang huru-hara, kita akan percaya bahawa watak itu akan dibawa dalam karakter itu. Dan saya sangat percaya pelajar ataupun director ini boleh membawa shared belief ini bersama sebab itu mereka boleh menjadi satu tim yang baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kalau kita nak tengok outcome, sebelum kita berjumpa dengan outcome yang saya katakan tadi, saya telah berikan produksi ini dan tuan-tuan boleh berikan kelas tuan-tuan dan puan-puan nanti kepada 3 fasa. Pre-production, production dan post-production. Dalam pre-production inilah sebelum kita execute menjadi show, kita telah plan, kita rancang. Sebagai seorang educator atau seorang director, seorang designer, dia plan, dia rancang. Kalau aktor, dia rancang apakah simbol-simbol yang akan dibawa dalam karakternya, apakah kekuatan dalam dirinya, apakah kelemahan dalam dirinya. Dia kena rangka dulu. Kalau dia tak rangka, macam mana dia nak mengetahui pengetahuan tentang kelemahan dirinya? Okay? Bila dia dah tahu, ada lagi satu pihak yang membantu. Bila dia membantu, dia membuat satu penaklulan, dia membuat sintesis, dia praktis. Okay? Bila dia praktis, dia akan bertemu dengan perkara-perkara yang dia akan discover. Oh, begini untuk menyelesaikan masalahnya. Okey, contoh ada seorang pelajar itu, dari segi fizikalnya dia tinggi, dia lampai, tapi dia tak boleh bergerak dengan baik. Jadi kita plan, kita rancang, kita ambil, kita pilih, kita choose permainan-permainan yang sesuai untuk develop karakter dia, untuk membuatkan dirinya bergerak banyak level, tinggi, rendah, sederhana sampai ke lantai. Jadi dia akan lebih rasa selesa. Jadi dia selesa, dia akan execute, dia akan laksanakan semasa praktis itu ataupun semasa show itu dia dah mold
dia dah mold, dia dah membina karakternya dengan baik. Jadi journal ataupun report itu atau perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalaman yang disimpan itu diletakkan di dalam journal, dan journal ni akan dihantar untuk kita akses bersama, dan kita boleh develop, kita boleh identify balik apa kelemahannya dan apa juga kekuatan dirinya. Ini kita boleh lihat dalam report atau journal pelajar itu sendiri, atau journal director atau journal designer itu. Okey, seterusnya. Okey, yang inilah yang kita akan dapat dalam implikasi teater game. Ya, yang pertama, student itu, aktor itu, maupun designer, maupun seorang director, dia akan ada self-exploration. Self-exploration terhadap creativity. Kalau dia director, macam mana dia nak buat self-exploration untuk melihat pelakon-pelakon di bawahnya. Seorang pelakon nak melihat karakter yang dipegangnya. Ya, jadi bila dah melakukan praktis ini selalu, jadi mereka ini tak perlu lagi ada guru ataupun orang yang menjadi penunjuk arah, sebab dia dah menjadi tabula rasa dalam kehidupan hariannya. Okay. Untuk pelajar-pelajar di UiTM kan, mereka diberikan 14 minggu untuk membuat sesuatu projek. Jadi dalam masa 14 minggu itu, sex exploration telah pun berlaku, bagaimana dia execute dalam diri dia. Ya. Okay, on behalf of the director design kan, dia kena plan dahulu di peringkat awal supaya perancangan-perancangan itu membantu kerja itu menjadi lebih efisien dan menjadi lebih efektif. Dan tidak dapat dinafikan director ataupun designer ataupun pelakon itu sendiri, dia dapat membina satu formula dalam dirinya. Bagi director, dia akan membina satu formula bagaimana nak mengatasi masalah-masalah aktor. Mungkin aktor telah dibantu oleh director, dia akan mencari satu formula untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam dirinya. Mungkin perasaan takut, perasaan untuk meluahkan rasa cinta kepada pasangan lakonnya, atau meluahkan perasaan rasa benci kepada orang yang dia tidak suka, dan sebagainya. Okey, conclusionnya di sini ialah theater games ini dengan kombinasi roll and bud yang saya cuba terapkan dalam kajian ini, dia akan memberikan eksplorasi dan juga perkembangan kerja diri seorang aktor, diri seorang designer maupun diri seorang director. Jadi kerangka games ini akan memberi satu framework group yang cukup baik. Mereka mempercayai antara satu sama lain, sebab dalam Roland Barthes pun berkata myths itu adalah shared belief. Mereka percaya antara satu sama lain. Pemikiran mereka bersatu. Jadi terima kasih diucapkan kepada Biola Spolin. Cara langsung dan tak langsung, pelajar ini dapat membina satu keyakinan diri untuk menyelesaikan masalah. Kita lihat menyelesaikan masalah ini, kalau dalam sistem HOT, High Order Thinking Style, itu adalah satu peringkat yang tinggi. Kita nak selesaikan masalah orang, kita nak identify masalah diri kita dan masalah orang lain. Okey, kita akan jumpa dengan di ruangan atau sesi question and answer. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dari saya, Umi Kalsum Ahmad.